الله. الحمد لله الوحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan tentang pelajaran ilmu tauhid dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Bagi setiap mukallaf, jika sekiranya mereka tidak ada perisai, tidak ada benteng, tidak ada perlindungan, sudah tentulah mereka dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih lagi di zaman yang mutaakhirin ini, zaman fitnah, zaman manusia mabuk dan cinta dengan dunia, sampai tak sempat masa kita dengan Allah. Betapa sibuknya kita, dan akhirnya kita mengadap juga. Nak lari tak boleh, nak elak tak boleh, sibuk macam mana pun. Sepatutnya kita beri masa untuk kita bermunajat dengan Allah, mengadu kepada Allah, sebab Dia punya segala-galanya dan Dia milik segala-galanya. Ingat balik, kita dah belajar bahawa tauhid itu terbahagi kepada 3. Tauhid itu apa? Tauhid ini berasal berkalimah ahadun, satu. Jadi kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dialah segala-galanya. Dia buat, Dia tarbih, Dia jaga, Dia atur, Dia susun, Dia plan, semua Dia. Baik. Bila sebut tauhidkan Allah ini, kita boleh lari pada 3 perkara ini. Yang pertama, rububi. Apa makna Rabb? Rububi ini Rabb, tarbih, atur, jaga. Siapa yang tarbih? Allah. Siapa yang aturkan? Allah juga. Macam mana di pilihan raya yang ke-15 baru ni, masing-masing beria-ia naknya kemenangan majoriti. Dapat tak? Tak dapat. Keganjilan angka pilihan raya yang ke-15 itu, Allah juga zahirkan keganjilan. Dan kesemuanya itu terdapat dalam hadis Nabi, yang mana Nabi sebut kaum Yahudi akan berpecah ke
segala yang terjadi, segala yang ada, dia tak boleh ada dengan sendiri, tak boleh berlaku dengan sendiri, tak boleh wujud dengan sendiri. Mereka diwujudkan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang berlaku dekat Qatar, main bola aja, tapi dunia yang terkenal selama ini jatuh. Morocco pula naik. Dan orang yang telah memeluk agama Islam lagi pergi main bola aja, tapi cara yang mereka pamerkan melalui laman-laman yang mereka sediakan di hotel, di perjalanan, dalam stadion dan sebagainya, menyebabkan orang tertarik. Kalau ikut angka sekarang ini dah lebih dari 5,000 dah memeluk agama Islam di Qatar. Kita kat sini yang menterpi, kita bangga. Yang menterpi, yang pegang puasa, Melayu, Islam. Tapi apa yang kita banggakan Islam? Apa yang kita tonjolkan kebaikan Islam itu? Di ketika kita dah ada orang yang layak untuk mempamerkan Islam dengan tanpa paksaan, dan orang ini telah perang dunia, termasuklah negara kita ini, dia pusing ke seluruh negeri yang ada dalam negara kita, termasuk Kemaman. Ada orang Kemaman yang melalui kedatangan di Kemaman memeluk agama Islam, tak ada paksa pun. Kenapa tidak digunakan? Agak macam mana nak jawab di hadapan Allah nanti? Sedangkan tanggungjawabnya sambung kerja Nabi, sampaikan Islam, sebarkan Islam ke seluruh manusia. Tapi apa yang disebarkan? Apa yang disampaikan? Mana tauhid yang mereka pelajari? Inilah perkara yang perlu kita sama-sama fikirkan. Sebab ada kita kerana Allah yang mengadakan kita melalui asbab mak ayah. Mak ayah kita asbab daripada tok nenek kita. Tok nenek kita ada asbab juga. Akhir sekali sampai kepada insan yang pertama, ia bernama Adam dan Hawa. Dari mana terpilihnya perkataan ni, perkataan awal, perkataan Tengku, perkataan Tan Sri, Datuk, perkataan Said dan sebagainya? Semuanya ini perasaan daripada manusia sendiri yang telah ditipu oleh syaitan dan nafsunya. Sebab insan yang pertama yang Allah ciptakan itu tak ada pun istilah-istilah itu semua. Apa yang kita nak banggakan? Dah sesak dah awal-awal lagi. Nak bangga pun. Ada dalam rahsia Adam itu. Saya Adam, Teguh Adam, ni Adam, Wah Adam, Tak Seri Adam, Datuk Adam, Tum Adam. Ada? Ada ke tak ada? Tapi macam mana boleh mampu sampai terpengkat mempamik dada keturunan kita, keturunan mulia, tak ada kawan orang biasa, kita saing. Contoh-contoh. Dari mana ni semua ni? Keturunan kita Tengku. Tengku yang gamu tak ngerti, tengkorak. Boleh faham tak? Macam mana boleh lahirnya perkataan ini semua yang dibangga-banggakan, sedangkan Allah dah istiharkan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka jangan kita terkeliru dengan nama-nama yang ada di hadapan itu.
yang menyebabkan kita jadi lupa diri, lupa daratan. Sebab Allah yang ciptakan kita, mak ayah kita, datuk nenek kita, kemudian satukan di tempat yang berbeza, dipertemukan satu tempat, akhirnya berputiknya cinta dan melahirkan kita, dan kita pula bertemu pula lagi. Kadang-kadang satu utara, satu selatan, satu timur, satu barat dipertemukan. Siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu penting kita kena kemah balik tauhid rububiyah, ialah mengesahkan Allah pada segala yang ada, yang berlaku, yang terjadi ini. Dia yang buat, Allah yang buat. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua dia panggil tauhid uluhiyah. Uluhi, ilahi, sandaran kita. Kita tak boleh nak buat sesuatu, mereka kena sandar. Kalau dia tak gerak, kalau dia tak izin, kalau dia tak benar, kalau dia tak hidupkan, habis tu nak buat tu supaya selamat, buat macam mana? Ikut arah dia. Kan kita ni hamba, sebab bukan main. Hamba berlangkah macam Tuhan. Kan tak betul awal-awal lagi, mengatakan hamba tapi sombong, berlangkah sebagai Tuhan. Ilahi, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan yang disuruh. Buat bagaimana Allah suruh. Nak buat, nak kata, nak cakap, bagaimana Allah suruh. Barulah perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan itu menjadi kebajikan dan disukai oleh penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dia akan turun teguran demi teguran, ingatan demi ingatan, bagaimana sedang berlaku dekat negara Arab sekarang, khususnya Saudi Arabia. Belum ni tak berlaku macam tu, banjir kilat, ribut, macam-macam berlaku. Kenapa? Kerana Putera Salman ini telah jauh daripada amalan Islam, mengaku saja Islam, tetapi mereka telah pun membudayakan rakyat mereka dengan budaya barat yang tidak beriman kepada Allah, yang menyebabkan tanah Arab itu bebas dengan tarian bogil, dengan bebaskan perempuan, boleh bawa kereta dah, boleh dah buat apa pun, dia bagi sambung lah sampai ke peringkat Masya Allah. Sebab itulah berlakunya perkara yang pelik-pelik di sana. Sebelum ini tidak banyak teguran daripada Allah. Orang Arab sendiri yang bangga-banggakan mereka itu rupa-rupa yang mereka telah pun melakukan perkara yang boleh menjahanamkan manusia daripada dicintai oleh Allah kepada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berlaku kerana Allah menegur. Allah nak bagi peringatan. Dan bayangkanlah bagaimana yang berlaku terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Naik dah sekali 22 bulan. Tiba-tiba, adakah tiba-tiba Bukit Aman boleh terbakar? Yang ni pula tiba-tiba boleh Putrajaya terbakar. Macam mana boleh tiba-tiba ni? Boleh terima ke? Bilik pula, bilik Ahmad Syekh Faid. Logiknya naik dulu Bukit Aman, naik kali ni Putrajaya pula. Macam mana? Sudah tentu ada sesuatu yang hanya Allah
saja yang Maha mengetahui. Dan Allah akan zahirkan perkara ini. Di ketika itu tak ada makna lagi nak minta ampun, nak minta maaf, nak baiki balik semula, tak ada makna. Oleh itu berhati-hatilah, betul kemah balik akidah. Jangan buat main-main. Ni sumpah jadi main-main. Bersumpah dengan Allah boleh buat main-main. Allahu Akbar. Sebab itu pentingnya untuk dipahamkan. Itu tauhid uluhiyah. Buat bagaimana yang Allah suruh, yang Allah perintah. Dia suruh kita makan macam mana, suruh minum macam mana, suruh tidur macam mana, suruh jalan macam mana, suruh belajar macam mana. Semua ada cara dan kaedah-kaedahnya yang telah diaturkan oleh pemilik dunia ini. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia hantar contohnya yang kamu perlu contohinya. Kalau tak ada contoh tak boleh. Hantar Nabi-Nabi, hantar Rasul-Rasul. Bukan sedikit, ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk menjadi uswah hasanah, qudwah hasanah. Allah pilih sendiri Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk dijadikan sebagai qudwah dan uswah hasanah. Tapi tak dijadikan. Maka berlakulah bagaimana yang berlaku ini. Yang ketiganya ialah tauhid asma wa sifat. Baik, cuba ingat balik. Tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah pada segala nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Nama tak akan ada, tak akan boleh sebut, tak akan wujud. Sifat begitu juga. Malaikat dari Allah. Sebutlah nama apa pun. Ni sebut botol, ni panggil tudung. Tudung botol. Tudung botol tak sama dengan tudung kepala. Tudung kepala tak sama dengan tudung saji. Zahirnya nama-nama itu siapa yang menzahirkan? Allah. Bukan kita yang menzahirkan. No. Allah lah yang menzahirkan. Yang boleh kita pakai ini botol air. Ini kita boleh sebut dengan air gau. Ini kita bersebutkan dengan perkataan yang kita kata penuh-penuh masalah yang putihlah, drinking water. Bukannya ciptaan manusia ini semua Allah. Sebab Allah bersebut wa ja'ala lakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah dah sebut, aku jadikan bagi kamu itu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, supaya kamu suai kenalkan. Yang balik kepada apa? Balik kepada penciptanya. Betapa agung dan hebatnya ciptaan Allah. Berapa banyak bahasa yang ada di muka bumi ini. Siapa yang mewujudkan? Allah. Berapa banyak tulisan yang wujud di muka bumi ini. Siapa yang mewujudkan? Allah. Allah. Itu dia tauhid asma wasifat. Nama begitu. Di sebalik nama-nama yang begitu banyak, ada nama yang bagus, ada nama yang elok. Dan nama yang bagus, yang elok itu sudah tentulah nama pemilik dunia ini. Itu Allah SWT. Maka diarahkan. Kata Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah juga mempunyai nama yang elok, nama yang bagus. Maka berdoalah kamu dengan dia. Gunakan nama yang elok, yang bagus untuk kamu doakan. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ali, Ya Ghafur, Ya Wadud, Ya Zal Jalali wal Ikram. Sebutlah pada nama-nama Allah Asma'ul Husna itu. Semuanya bagus. Siapa kata? Allah sendiri. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Berdoalah kamu dengannya. Dan sehingga Nabi memberi jaminan dengan mengatakan, sesiapa yang dapat hafal nama-nama Allah ini, dia diberi peluang untuk masuk syurga bersama dengan orang yang awal masuk syurga. Apa lagi? Berapa bulan dia cerita yang sama. Apa lagi? Asma'ul husna apa lagi?
Dah hafal apa? Apa yang kita hafal hari ini? Kalau Al-Quran Al-Karim ini ada 604 muka surat. 604 muka surat, 1 tahun 365 hari. Mari kita buat kira-kira sikit. 604 muka surat bagi 2. Sebab 1 tahun 365 hari. Cuba bagi 2, dia akan jadi 700 lebih. Sedangkan muka surat yang adanya 604 saja. Kalau kita hafalkan semuka suratnya sehari, mustahil tak? No. Dan kita tak ambil berat, tak ambil cara. Semuka surat lagi, berarti tak sampai setahun. Kalau kita bagi 2, dia akan dapat 302. 302 nerang 365 hari, tambah 302. Berapa lagi hak baki yang boleh kita rehat? Berarti 3 berapa? 5. Berarti kita dapat rehat masa itu berapa hari? Kita dapat 2 bulan. Kita boleh rehat 2 bulan. Dalam 1 tahun 2 bulan kita rehat. Tolong hari yang kita tak hafalkan itu, kita ambil semuka surat sehari, semuka surat sehari, semuka surat sehari. Berarti kita dapat khatam Quran dalam masa tak sampai 2 tahun. Tak sampai 2 tahun. Kalau kita baca selai sehari, hanya selai sehari kita baca. Kalau selai sehari, berarti kita akan khatam Quran. Selai, sedangkan muka surat ada 365. Sampai dah. Sampai dah setahun. Kalau kita ambil selai. Kalau kita ambil 1 muka surat, tak sampai 2 tahun. Kalau kita ambil selai, tak sampai setahun. Kita khatam. Khatam tak kita tiap-tiap tahun Al-Quran. Apa yang kita baca hari ini? Kita baca benda yang meragukan hati kita, mengusapkan fikiran kita, mendatangkan dosa, dan kita buat jariah dosa. Kita baca WhatsApp, kita baca Facebook, kita baca TikTok, kita baca apa lagi? Semua ini menjahannamkan kita, menjauhkan kita dari Allah. Terang. Ada disebutkan oleh Nabi atau hadis mengatakan baca itu 1 huruf dapat 10 bajikan. Doh, tapi Quran 1 huruf 10 bajikan. Tak nak baca juga. Betapa sia-sianya kita dengan peluang yang Allah berikan supaya kita hari-hari dapat kebajikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf ada kat situ? Berapa dah kita dapat? 1 ganda 10. Kalau 10 huruf, dah kita dapat berapa dah? Bayangkanlah. Nak cerita kata kita tak cananya dengan nama-nama Allah. Ya, sebab itu Al-Quran adalah kalamullah, percakapan Tuhan. Kita baca Quran berarti kita bercakap dengan Allah. Ya, Allah sedang bercakap dengan kita. Ya, Allah sedang arahkan sesuatu kepada kita. Bila kita semayang, kita bercakap dengan Allah. Ya, kita minta dengan Allah. Ya, kita mengadu kepada Allah. Sebab itu disebutkan semayang itu doa. Ya, doa permohonan kita dengan Allah. Dengan puji, dengan puja, lepas tu baru minta. Puji dulu. Kata orang, bodek dulu, lepas bodek baru minta. Puji, jet, lepas jet tu barulah
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Satu lagi lah Iyyaka. Lagi itu ada benda nak minta lah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pun lagu tu. Lebay dah macam ni. Kamu je lah nak benda. Kau mana? Macam yang ni baik. Kena benda. Kamu je lah. Macam biasa dulu kita dah. Kau mana? Jadi Allah ajar kita cara begitu. Allah ajar kita begitu. Baik. Jadi tauhid ketiga-tiga tadi ingat balik. Rububiyah, Rabb, Tarbiyah, atur, jadi, cipta, kuasai, dia. Jangan sombong. Kemudian ilahi, buat bagaimana yang dia perintah. Nak selamat, kena buat bagaimana yang dia perintah. Asma wa sifat, nama-nama yang bagus, sifat-sifat yang bagus adalah Allah. Maka mintalah. Nak minta apa pun dengan nama-namanya yang bagus, dengan sifat-sifatnya yang bagus. Tak macam kita. Kadang-kadang nama bagus, sifat tak bagus. Kadang-kadang berlakunya lebihnya. Hakikatnya lain, tak ada benda pun. Sebab itulah penting untuk kita faham kenapa ini. Sebab itu Allah memberi jaminan melalui lidah Nabi-Nya. Kalau kita dapat hafalkan, ya, hafalkan Asmaul Husna ini, jaminannya ialah kata Nabi SAW, ialah dimudahkan mereka untuk masuk awal ke syurga bersama-sama dengan orang-orang yang awal. Baik. Apa dia nama-namanya itu? Mari kita meneliti, mendalami dengan lebih satu persatunya. Baik. Yang pertama disebutkan, ya Allahu la ilaha illahu, itu Ar-Rahman. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Dia. Dan nama yang pertama ialah selepas daripada Allah itu, nama zatnya itu ialah Ar-Rahman. Apa dia Ar-Rahman? Maha Pemurah, Maha memberi nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar Allah berikan. Dan kena jaga nikmat tu. Tiap-tiap hari Jumaat orang lelaki semua dengar pesanan nikmat yang besar ini. Allah pesan tiap-tiap hari Jumaat kita dengar. Faham tak faham tak tahu lah. Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dua nikmat yang besar. Satunya nikmat iman, yang kedua nikmat Islam. Wahai orang beriman, takut olehmu akan Allah dengan sebenar-benar takut. Rupa-rupanya hari ini orang takut tak sunnah. Sebab itulah boleh berbohong, boleh kata boleh. Sekejap begini, sekejap begini. Sekejap je berbohong. Sebab tak takut dengan ancaman daripada Allah SWT. Dan dia boleh main dengan kata-kata sumpah, wallahi, wabillahi, wallahi dan sebagainya. Kita takut. Sebab tu tiap-tiap minggu kita diingatkan, takut olehmu akan Allah dengan sebenar-benar takut. Hari ini takut tak sebenar. Ada yang pergi masjid, tak naik masjid. Pergi yang di Jumaat, duduk tawakal. Selesai apa sembahyang, dia start motor balik. Tak naik sembahyang, naik masjid pun tak. Hanya pergi berbaju Melayu, berkopiah, duduk atas wakaf, main handphone. Orang komat sembahyang, dia duduk situ. Selesai apa sembahyang, dia pun start motor balik. Dia tak takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dia menipu dah diri dia. Bukan menipu mak bapak dan keluarga dan isteri. Konon-kononnya aku pergi jemaah setiap minggu, tapi pergi saja semua jemaah pun tak. Naik masjid pun tak. Ramai. Tak percaya? Hari Jumaat ni pergi ke Masjid Tahanan, duduk sebelah ni. Boleh tengok depan kita atau bukan?
Berjaya mana? Kalau nampak live pun boleh kat situ. Teguh tak teguhnya. Mengaku beriman, tapi tak takut kepada Allah dengan sebenar takut. Dia boleh buat main-main. Pergi dengan tak semayang, tak naik masjid pun, orang semayang siap dia balik. Allah. Kalau dia dah berkahwin, isteri menyangkakan dia pergi solat Jumaat. Jom, bukan solat Jumaat. Dia macam itu. Dan Allah pesan, wala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, akan kamu dalam keadaan Islam. Tolong jaga 25 ni. Ini masalah. Cabut 25 ni, harta yang kita punya sedunia ini pun tak boleh nak tebus kita daripada neraka Allah, daripada azab Allah. Kita lah orang paling kaya sekali di dunia ini, tapi bila dua nikmat ini hilang, tak ada makna. Bagaimana Fir'aun, bagaimana Haman, bagaimana Namrud, sia-sia saja. Kekayaan mereka itu, pangkat dan darjat mereka itu sia-sia. Sebab itu penting untuk fahamkan tentang perkara ini. Nama Allah yang pertama Ar-Rahman. Nama zatnya Allah. Berapa boleh panjangkan bacaan pada kalimah Allah itu? Apa nama dia kalau ikut tajwidnya? Kalau kita belajar dapat hukum tajwid, Allah itu apa dia? Hukumnya ialah mad ta'zim. Apa makna mad? Memanjangkan bacaan. Apa makna ta'zim? Membesarkan Tuhan. Kenapa? Sebab dia adalah lafzul jalalah, nama bagi zat. Sebab tu boleh baca sampai 16 harakat, 12 harakat, paling kurang 3 harakat. Paling kurang lagi 2, tak boleh kurang pada itu. Kurang pada itu berdosa. Allahu Akbar. Nak panjang lagi? Allahu Akbar. Nak panjang lagi? Allahu Akbar. Boleh banyak. Kenapa nak banyak? Nama dia mak ta'zim. Kena tahu. Belajar kena tahu. Ar-Rahman namanya apa? Tak boleh. Hanya Allah. Sebab dia lafzul jalalah. Dia ismul zat. Ar-Rahman tak boleh baca-baca. Ar-Rahman. Tak belajar. Ar-Rahman. Allamal Qur'ana khalaqal insan. Baik. Di Ar-Rahman artinya Maha Pemurah. Murahnya Allah dengan memberi nikmat yang besar-besar. Apa dia? Nikmat iman, nikmat Islam. Jaga betul-betul. Tak jaga, dia akan tercabut dari kita. Bila tercabut iman, bila tercabut Islam, tak ada nilai lagi, tak ada harga lagi kita. Bila dua nikmat ini telah tertangga daripada diri kita. Dan nak jaga iman macam mana? Kemahkan tauhid. Nak jaga Islam macam mana? Jaga ibadah. Ibadah tak jaga, macam mana bila ibadah tidak jaga? Baik. Nama yang kedua ialah Ar-Rahim. Apa dia Ar-Rahim? Kasih sayang. Macam fungsi kita kan? Nama apa fungsi kita? Ar-Rahim. Bukan Al-Ghafur. Ar-Rahim. Baik. Kasih sayang. Sebab Allah kasih, Allah sayanglah. Allah beri nikmat yang kecil-kecil, yang halus-halus.
Mana nikmat kecil-kecil lalu? Nak cerita kata Allah dan kasih dan sayangnya Allah. Niat. Buat ada. Dah. Niatnya. Niat apa? Niat awak baik. Benar. Allah Akbar. Allah sungguh. Kasih sungguh. Senyum. Tak ada benda lain nak sedekah. Senyum lagi. Dapat tak benda sedekah? Allah baik sungguh Allah. Rahim sungguh Allah. Dia tak sia-siakan. Baca tiap hari Al-Quran. Satu huruf semua bajikan. Satu huruf semua bajikan. Ajar orang lain pun Allahu Akbar. Berganda, 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 berganda. Murahnya Allah. Hak kecil. Dia nilai belaka. Sampai ke peringkat buang sampah. Niat nak buat kebajikan. Tolong orang. Senyum. Allah. Dah jadi kebajikan. Murahnya Allah. Kita orang senyum kat kita. Kita pun ambil duit ya. Sedekah kat dia. Ada? Ada? Dah. Tapi Allah dah kira dah kamu dah dapat wang akhirat yang bakal tebus kamu dari neraka dan menjamin kamu ke syurga dengan pahala yang begitu mudah yang Allah berikan. Betapa rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah memberi nikmat yang kecil-kecil nilai semua sekali. Allah. Yang ketiga nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Malik. Al-Malik yang memerintah pada makhluknya dengan menjadikan makhluk, dengan meniadakan makhluk, dengan menyuruh dan dengan menegak dan lain lagi. Dia saja. Kalau lain nak cakap alam bohong. Ini pun amin. Dia saja. Hak benar, hak sungguhnya pemilik. Itulah kadang-kadang ada hak lain jadi kau. You will be ke? I will be. You will be ke? I will be. You will be ke? Saya will be. Sudah bengong gila babi dah. Ada tak? Ada tak macam tu? Sedangkan Al-Maliku adalah Allah. Dia yang pilih. Dia yang punya sekali-kali. Dia boleh tukar sekejap. Tulijul layla fil nahar wa tulijul nahar fil layl wa tu'aisu wa tuzillu. Bila-bila masa dia boleh tukar. Dia boleh ubah. Dia boleh gantikan. Hati kita ni pun waktu lagi kena doa dengan Allah. Kena benar tinggi doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan membalikkan hati aku ni. Jangan kebalikkan hatiku. Allah nak balik sekejap. Balik dia, balik. Mulalah cakap lidah berbelit dah. Autalbi. Itulah, inilah. Jawab, boleh jawab. Boleh bawa hadis, boleh borai-borai. Sedangkan apa yang jadi pada dia? Mempermainkan, mempermudahkan, memperdayakan. Allah Akbar. Masya Allah. Dunia hari ini kita sedang melihat gelagah manusia yang berjanjinya semua dapat, tidak dapat, lain pula yang dibuat. Itulah di akhir zaman bila manusia tinggalnya pegangan yang kukuh, yakni tauhid, akidah yang mantap ini, bila mereka dah hilang, dah rasa takut, dah rasa segar, dah rasa malu, dah rasa bimbang. Bahkan bimbangnya takut tak dapat kursi, takut tak dapat jawatan, waktu bimbang. Allah Akbar. Baik, selesai kita yang tiga, Al-Malik. Nama Allah yang keempat, Al-Quddus. Apa dia Al-Quddus? Cukuplah sambung pada tahun hadapan. Jangan ke mana-mana.
Kita jumpa taruhan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.